PM bukan Melayu, ayo kita fikirkan bersama. Setiap rakyat Malaysia seharusnya boleh mengimpikan untuk menjadi Perdana Menteri tanpa mengira latar belakang kaum dan agama, kata aktivis hak asasi manusia. Bercakap pada forum di Kuala Lumpur, bekas Pesuruhjaya Suhakam Gerald Joseph berkata, tidak ada rakyat Malaysia yang rendah kedudukannya di negara ini sambil menegaskan setiap daripada mereka adalah sama. Setiap negara ada kumpulan majoritinya tersendiri. India, majoriti Hindu. Malaysia, negara majoriti Islam. Amerika dan sebagainya. Tetapi, adakah ia memberi mereka hak untuk mengatasi kesejagatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua? Kerana tanggapan hak asasi manusia adalah tugas dan kewajipan yang terletak di tangan kerajaan. Ia tidak mengira jika anda menganut agama atau budaya majoriti di negara ini, katanya lagi. Gerald adalah salah seorang ahli panel dalam forum hak asasi manusia bertajuk Universality or All of Malaysian, It's Time Now, anjuran bersama NGO Pusat Komas dan Pejabat Pesuruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pejabat Serantau Asia Tenggara. Gerald yang merupakan pengarah Pusat Komas berkata, tindakan menyerahkan hala tuju negara ini kepada kumpulan majoriti boleh menjerumuskan negara ini dalam fahaman fasisme. Jika anda rakyat Malaysia, anda adalah rakyat Malaysia. Kita mempunyai identiti budaya yang berbeza. Tidak mengapa. Tetapi, hanya ada satu bentuk kewarganegaraan. Jika ada dua bentuk kerakyatan, ia menimbulkan persoalan jika wujud apartheid di Malaysia, katanya. Gerald berkata, setiap rakyat Malaysia harus dibolehkan mengetuai syarikat berkaitan kerajaan, Panglima Angkatan Tentera atau Ketua Polis Negara. Baru-baru ini, penasihat DAP Tan Sri Lim Kit Siang mendapat kecaman daripada kumpulan dan ahli politik pro-Melayu selepas mengatakan orang bukan Melayu juga boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Kit Siang juga dipanggil polis berhubung catatan blognya pada tarikh 30 November bertajuk Malaysia Constitution provides for a Malaysia dreams and not a mono-ethnic dreams as it provides that a non-Malay can be a Prime Minister. Ahli politik itu turut membuat kenyataan serupa dalam ucapannya kepada pelajar Malaysia di United Kingdom. Sebagai respon tentang isu ini, Peguam Kanan Tuan Hanif Katri Abdullah bersetuju bahawa tiada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang menghalang orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri Malaysia. Beliau berkata bagaimanapun ada pihak tertentu menentang idea itu kerana bimbang kedudukan orang Melayu terjejas. Saya percaya daripada perbincangan dan pendapat yang diberikan, ramai terkilaf bahawa apabila ada seseorang Perdana Menteri yang bukan Islam, bukan Melayu, maka 4 perkara utama yang dinyatakan dalam perlembagaan boleh dan mungkin terjejas. Iaitu yang pertamanya, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Kedua, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ketiga, keistimewaan orang Melayu yang dipelihara di bawah perlembagaan. Dan keempat, kedudukan dan keistimewaan serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. 4 perkara ini sering timbul dalam kerisauan rakyat majoriti. Jika ada Perdana Menteri yang bukan Islam, bukan Melayu. Pada hakikatnya, kerisauan itu tidak berasas, katanya dalam satu kenyataan. Jelas Hanif, tidak ramai yang sedar bahawa perkara 159 Perlembagaan Persekutuan turut menetapkan faktor-faktor di atas bukanlah peruntukan yang boleh dipinda dengan mudah. Perkara 159-5 mengkehendaki undang-undang termasuk undang-undang persekutuan tidak diluluskan melainkan undang-undang itu diluluskan terlebih dahulu oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Jika Majlis Raja-Raja tidak bersetuju dengannya, maka pindaan tidak boleh dibuat, katanya lagi. Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa satu-satunya keperluan untuk seseorang menjadi Perdana Menteri ialah orang itu mencari ahli parlimen yang dalam penghakiman yang di Pertuan Agong mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, Hanif turut berpendapat calon Perdana Menteri tanpa mengira kaum haruslah seorang individu yang patriotik dan mahir berbahasa Melayu. Benar, secara rasionalnya orang Melayu dan Islam tidak seharusnya risau kerana perlembagaan
telah menetapkan garis-garis jelas berkaitan soal Melayu Islam serta hak keadilan yang pasti memberikan kepada semua kaum di negara ini. Malah, pandangan Kit Siang itu juga tidak salah kerana ia hanyalah pandangan yang berperlembagaan. Kenapa ia hendak dipertikaikan pembangkang sedemikian rupa? Atau hanya menjadi modal untuk bangkitkan kemarahan semata-mata? Tiada isu berbangkit yang perlu ditimbulkan. Pandangan Lim Kit Siang tidak salah. Ianya hanyalah satu penegasan tentang apa yang sudah pun termaktub dalam perlembagaan sejak sekian lama. Kepada mana-mana pemimpin Melayu yang tersinggung, inilah masa terbaik untuk lebih fokus kepada melahirkan pemimpin yang kompeten, berintegriti dan benar-benar mampu untuk mentadbir negara dengan baik serta adil untuk semua. Ingat pesanan Imam Al-Ghazali bahawa sebuah kerajaan yang adil walaupun diperintah oleh pemimpin bukan Islam akan mampu bertahan berbanding kerajaan zalim walau dipimpin oleh orang-orang Islam. Kita fikir-fikirkan bersama.